dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang bersama di ruang dalam kelas ini dan dalam bilik kuliah ini, dan juga tuan-tuan dan puan yang berada dalam Zoom maya ni, insya-Allah. Ya, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini dapat kita bersama untuk kita meneruskan perbincangan kita berkaitan dengan surah As-Sajdah, dan hari ini kita telah masuk pada siri yang ketiga. Jadi saya harap di dalam ruang Zoom ini, kalau ada mungkin tak dengar suara ke ataupun ada masalah di sudut teknikal, mungkin boleh chat. InsyaAllah kita cuba bagi. Baik. Jadi pada pertemuan yang lalu, pada sesi yang lalu, kita telah menyebutkan hubungan surah As-Sajdah dengan surah Al-Insan. Ini kita masih lagi belum melihat kepada ayat-ayat dalam surah As-Sajdah. Jadi kita melihat dulu berkaitan dengan hubungan-hubungan. Kerana sebagaimana yang saya sebutkan pada 2 minggu yang lalu, bila Nabi SAW memilih untuk membaca satu-satu surah, sama ada dalam sembahyang ataupun pada waktu-waktu yang tertentu, sudah tentu di dalam surah tersebut mengandungi pengajaran-pengajaran yang penting. Kerana Nabi SAW ketika mana diturunkan kepada baginda ayat-ayat Al-Quran, surah-surah dalam Al-Quran, maka baginda lah orang yang paling mengetahui tentang maknanya. Jadi mustahil Nabi SAW membaca sesuatu surah pada waktu yang tertentu, melainkan surah berkenaan mempunyai sebab ataupun daripada kefahaman Nabi SAW, surah itu berkait rapat dengan apa yang nak dilakukan. Contoh, yang ini kita sebutkan hubungan antara surah As-Sajdah dan juga Al-Insan. Dari sudut kedua-duanya menceritakan tentang kehidupan manusia, bermula daripada awal penciptaan hinggalah kepada pengakhiran manusia, dan menyatakan tujuan kehidupan manusia di atas muka bumi ini. Baik. Jadi hari ini pada pagi ini insya-Allah kita akan melihat tak ada gambar. Dia boleh nampak skrin. Ada yang menghadapi masalah yang sama ke? Ataupun boleh nampak gambar. Gambar ni maksudnya slide ke ataupun gambar saya bercakap? Kalau ada yang menghadapi masalah yang serupa, boleh komen. Baik, saya teruskan dulu. Baik, pada pagi ini insya-Allah kita akan melihat satu lagi hubungan di antara surah As-Sajdah dengan satu lagi surah yang Nabi SAW baca kedua surah ini sebelum daripada tidur. Dan surah ini adalah surah yang makruf kita baca sebelum daripada tidur, iaitulah surah Al-Mulk. Nabi SAW membaca surah As-Sajdah dan juga surah Al-Mulk. Jadi sebagaimana yang kita sebutkan bahawa pada pagi Jumaat tidak semestinya juga kita membaca surah As-Sajdah dan juga surah Al-Insan. Nabi SAW juga pada malam hari sebelum tidur ada surah-surah yang Nabi pilih baca. Antaranya lain daripada surah As-Sajdah dan surah Al-Mulk, Nabi baca surah Al-Isra sebagai contoh sebelum tidur. Dan beberapa surah yang lain lah. Jadi apabila kita dah bincang berkaitan dengan surah As-Sajdah ini, kita nak tengok juga kerana Nabi membaca surah As-Sajdah bersama dengan surah Al-Mulk. Mungkin selalu kita baca surah Al-Mulk. Yang ini dalam hadis menyebutkan tentang kelebihan surah Al-Mulk ini yang akan datang menjadi
penyelamat ataupun syafaat di dalam kuburan. Tapi namun di sana ada hadis Nabi SAW menyebutkan tentang selain daripada surah Al-Mulk, Nabi SAW juga membaca surah As-Sajadah. Baik. Baik ya. Jadi hadis Nabi SAW itu iaitulah hadis yang diriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah qala kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam la yanamu hatta yaqra'a bi tanzilus sajadah wa bi tabarak. Daripada Jabir bin Abdullah berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan tidur melainkan setelah membaca surah As-Sajadah dan juga surah Al-Mulk. Ini surah As-Sajadah dibaca ataupun digandingkan dengan surah Al-Mulk. Digandingan-gandingan ini sangat signifikan dan mempunyai rahsia-rahsianya. Dan rahsia itu diketahui melalui kita melihat kepada ayat-ayatnya. Jadi insya-Allah pada pagi ini kita akan melihat tentang hubungan di antara surah Al-Mulk dan juga surah As-Sajadah. Baik. Yang pertama sekali bila kita menyebutkan tentang tema. Ini saya selalu sebut dan ulang-ulangkan bahawa setiap satu surah di dalam Al-Quran dia mempunyai tema-temanya yang tertentu yang berlainan di antara satu sama lain. Walaupun dia ada keterhubungan, ada persamaan dalam beberapa perkara, tetapi 114 surah ini mempunyai tema-temanya yang tersendiri. Yang mana setiap surah itu adalah signifikan. Maknanya dia tidak bertindan di antara satu sama lain. Yang mana kelebihan ataupun adanya surah ini berbanding surah ini, yakni kedua-duanya mempunyai peranannya masing-masing. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala datangkan 114 surah. Kalau tak ada, maknanya sama aja surah As-Sajadah, surah Al-Mulk, maka tak perlu didatangkan salah satu daripadanya. Maka tema-tema ini penting untuk kita ketahui, untuk kita melihat keterhubungan ataupun kita katakan tanasub di antara surah-surah di dalam Al-Quran. Baik. Pada pertemuan yang pertama terdahulu, saya telah menyebutkan bahawa surah-surah di dalam Al-Quran ini dia mempunyai dua penyusunan ataupun dua urutan. Ini urutan yang pertama adalah sebagaimana yang kita tengok dalam mushaf. Ini surah As-Sajadah adalah surah yang ke-30. Dan surah Al-Mulk adalah surah yang ke-67. Salam. Namun bila kita melihat kepada dari sudut penurunan kepada Nabi SAW, surah As-Sajadah dan surah Al-Mulk adalah surah Makkiyah. Yang ini diturunkan sebelum daripada hijrah Nabi SAW. Yang mana surah As-Sajadah ini adalah merupakan surah yang ke-75. Diturunkan kepada Nabi SAW. Adapun surah Al-Mulk adalah surah yang ke-77. Nombor 77 itu menunjukkan kepada dari sudut penurunan. Jadi perlu kita fahami dalam penurunan Al-Quran, tak semestinya turun satu surah sekaligus. Tapi maknanya bila ada satu surah yang diturunkan kebanyakan ayat-ayatnya, maka ulama kira dari sudut ini bila penurunannya. Jadi dari sudut penurunan ini, rujukan yang saya rujuk adalah berkait yang ditulis oleh seorang ulama Syria, iaitu Syekh Hasan Habanakah. Yang dalam kitab dia Ma'arij At-Tafakkur. Ini dia menyebutkan ini dari sudut penyusunan surah ini. Baik. Jadi surah As-Sajadah adalah surah yang ke-75. Surah Al-Mulk adalah surah yang ke-77. Jadi kalau kita tengok dia sangat berdekatan di antara satu sama lain. 75, 77. Di pertengahan sebelum Al-Mulk dan selepas As-Sajadah yang kita sebut sebelum ni adalah surah At-Tur. Yang ke-74 adalah surah Al-Mu'minun, 75 surah As-Sajadah, 76 surah At-Tur dan surah 77 surah Al-Mulk. Yang mana surah As-Sajadah
Allah Subhanahu Wa Taala temanya Allah mendatangkan tentang penjelasan tentang kekuasaan alam ini. Kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala pentadbir alam ini. Yang seharusnya orang beriman sujud pada keagungannya dengan rasa penuh takut dan juga harap. Khaufan wa tama'a. Rasa takut dan juga harap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan di dalam surah As-Sajadah berkaitan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, ayat kauniyah, ayat penciptaan dan juga ayat-ayat Al-Quran yang membenarkan tentang adanya hari kiamat, yang membenarkan tentang adanya jaza, balasan dan juga ganjaran. Dalam surah As-Sajadah, At-Tur, surah At-Tur, Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang benarnya wahyu yang pernah diturunkan kepada Nabi yang terdahulu, iaitu Nabi Musa alaihissalam di atas Bukit Tur. Dan surah Al-Mulk, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan perincian terhadap penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala berkaitan dengan langit ini yang diciptakan bertingkat-tingkat, yang mana tidak akan terlihat satu pun kecacatan daripada apa yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan. Baik. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan masih ingat lagi apa yang saya pernah sebutkan tentang surah-surah yang bermula dengan Alif Lam Mim. Ini bila kita tengok ada 6 surah yang disebutkan dalam Al-Quran yang bermula dengan Alif Lam Mim, dia mempunyai kesatuan temanya yang kita sebut wahdatul mawdu'iyah. Iaitu surah yang bermula dengan Alif Lam Mim ni, pada pertemuan yang pertama dulu kita sebutkan bahawa menceritakan tentang kekuasaan, ceritakan tentang kerajaan dan juga kepimpinan. 3 perkara ni. Kekuasaan, kerajaan dan juga kepimpinan. Maka surah Al-Mulk, Allah Subhanahu Wa Taala nak menceritakan tentang tidak ada kekuasaan yang lebih hebat. Tidak ada kerajaan Al-Muluk. Tidak ada raja yang mana lebih berkuasa. Tidak ada kerajaan yang lebih hebat daripada kerajaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita tengok surah ini diturunkan sebelum daripada Nabi SAW berhijrah, bermakna dari sudut Nabi SAW itu, Nabi tidaklah memiliki kerajaan. Tapi Nabi SAW berada di bawah kerajaan yang mana kerajaan itu berada di atas semua kerajaan, iaitulah kerajaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana nak sebutkan kepada orang musyrikin, ini ketika mana Nabi SAW berada di Mekah, mereka yang menjadi kerajaan. Ini maknanya pemimpin besar Quraisy. Yang mana mereka merasakan bahawa mereka mempunyai kekuasaan yang tiada tandingannya. Mereka rasa kerajaan mereka itu adalah kerajaan yang besar. Dari sudut kepimpinan, kepimpinan mereka lah yang terbaik. Namun dalam surah Al-Mulk, maka Allah Subhanahu Wa Taala sebut ada lagi satu kuasa yang lebih besar. Ada lagi kerajaan yang lebih besar daripada kerajaan yang kamu miliki. Iaitulah kerajaan Allah Subhanahu Wa Taala yang luasnya langit dan bumi. Ini bahkan langit 7 tala langit, tingkatan-tingkatan tibaqa, yang sangat luas berbanding kamu yang hanya berada di sekitar tanah Arab semata-mata. Baik. Itu nampak dari sudut kedua-duanya. Dan kita tengok surah Al-Mulk, dari sudut temanya adalah penjelasan. Jadi disebut tentang hakikat sebenar kerajaan dan kekuasaan hanyalah pada Allah Subhanahu Wa Taala di dunia dan juga di akhirat. Bermakna Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ali Imran, Allah Subhanahu Wa Taala sebut Allah boleh memberikan kerajaan ini, kepimpinan, kekuasaan ini kepada sesiapa yang Allah Subhanahu Wa Taala kehendaki. Dan juga Allah Subhanahu Wa Taala boleh tarik kerajaan, kekuasaan, kepimpinan ini pada siapa yang Allah Subhanahu Wa Taala kehendaki. Ini hakikatnya ia adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kemudian bila kita tengok lagi berkaitan dengan surah As-Sajadah dan juga surah Al-Mulk, dari sudut sasaran. Sasaran ini membawa maksud khitab, iaitu ayat itu ditujukan kepada siapa. Ini dalam Al-Quran
ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala mensasarkan sesuatu ayat ini, dia ada kelompok sasaran dia yang tertentu, tetapi dari sudut kefahaman ibrah dia itu adalah meluas kepada seluruh manusia. Jadi dalam satu kaedah ulumul Quran disebutkan kaedah al-ibratu fi umumil lafzi la bi khususin sabab. Ini pengambilan ibrah daripada sesuatu ayat itu adalah berdasarkan lafaznya yang umum, bukan sebab-sebabnya yang khusus. Ini bermakna walaupun ayat itu dari sudut kita baca, tengok, kita lihat ayat tersebut, tujuannya ataupun sasarannya itu kepada kelompok yang tertentu. Contoh kepada orang-orang kafir. Qul ya ayyuhal kafirun. Contoh kepada orang-orang munafik dalam surah Al-Baqarah. Contoh kepada orang beriman dalam surah As-Sajadah sebagai contoh. Maka walaupun tujuan ataupun sasaran itu kepada kelompok yang tertentu, tetapi ibrah pengajaran daripada ayat itu adalah kepada seluruh manusia. Sebagai contoh, kalau kita sebutkan, kalau Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tentang orang kafir, walaupun kita ini adalah orang yang beriman, maknanya kita tidak kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi boleh jadi tak? Yakni walaupun kita orang yang beriman ini ada bentuk ataupun bibit sikap ataupun sifat kufur. Sebagaimana yang mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Al-Kahfi. Ini ada cerita pemilik dua kebun kan? Pemilik dua kebun dengan juga kawan dia. Yang mana pemilik dua kebun tu kata, oh ini kebun aku ni yang cantik ni adalah hasil daripada usaha aku sendiri ni. Aku yang mana usaha ni, inilah yang aku dapat. Mana dia tak kaitkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kawan dia kata apa? Akafarta billadhi khalaqa. Kawan tu bukanlah makna dia mensyirikkan Allah. Tapi kawan dia kata, adakah engkau kufur kepada Tuhan yang menciptakan engkau? Yang ini dari sudut kufur nikmat. Dia nak sebutkan bahawa bila kita membaca ayat-ayat tentang orang kafir, bukan kita play safe, bukan kita rasa oh tak apa, ini bukan ayat tentang aku. Kan? Baca tentang orang munafik, oh ini bukan ayat tentang aku, tak. Tapi kita merenung, adakah mungkin kita ada sifat-sifat berkenaan yang perlu kita hakis dalam diri kita. Jadi sebab itu ibrah ayat Quran ini adalah daripada umumnya lafaz, kerana dalam Quran ni Allah datangkan lafaz-lafaznya supaya semua manusia boleh ambil pengajaran daripadanya. Baik, balik kepada surah As-Sajadah tadi, sasarannya itu adalah kepada orang beriman, iaitu dari sudut adakah orang beriman ini nak beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala dan nak bersujud, qarru sujjada, sujud pada Allah Subhanahu Wa Taala ketika mana menyebutkan tentang ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun surah Al-Mulk, tujuan ataupun khitab sasarannya itu adalah kepada orang-orang musyrikin, kepada orang-orang kafir. Sebab tu nanti kita akan tengok dalam kedua-dua surah ini. Dalam surah Al-Mulk banyak Allah Subhanahu Wa Taala tanyakan ataupun tanya dalam bentuk sindiran ataupun tanya masih lagi fikirkan ni ada kekurangan pada kerajaan Allah Subhanahu Wa Taala, untuk difikir-fikirkan bagi orang musyrik. Walaupun sasarannya ada kelompok yang tertentu, tetapi umumnya ibarahnya kita mengambil pengajaran kepada diri. Baik. Satu perkara yang kita perlu tahu dalam kedua-dua surah ini, kalau sebelum ini kita sebutkan surah As-Sajadah, ayat azab di dalam surah As-Sajadah itu lebih banyak berbanding suratul Insan. Dalam surah Al-Insan, mana Allah Subhanahu Wa Taala perincikan tentang nikmat-nikmat dalam syurga. Pakaiannya macam mana, tempat duduk, suasana, keadaan tempat duduk, tempat tinggal, makanan yang dekat, minum air bagaimana, cawan macam mana, tekor macam mana, siapa yang tuang air apa. Detail dalam surah Al-Insan ini tentang nikmat. Tapi surah Al-Mulk dan juga surah As-Sajadah ada persamaan dari sudut
ayat azab itu lebih banyak berbanding ayat-ayat nikmat dalam kedua-dua surah. Makna kata Allah Subhanahu Wa Taala nak sebutkan tentang nikmat, tentang azab lebih banyak dalam kedua-dua surah ini. So nampak dari sudut persamaan. Sebagai contoh, ayat yang menceritakan tentang nikmat dalam surah As-Sajadah dan surah Al-Mulk ada satu je. Ataupun mungkin ada ayat yang lain. Tapi maknanya sangat sikit. Antaranya dalam surah As-Sajadah Allah Subhanahu Wa Taala sebut fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Maka tidak ada seorang pun yang mengetahui satu persatu persediaan yang telah dirahsiakan untuk mereka dari segala jenis nikmat yang amat indah dipandang dan menggembirakan sebagai balasan bagi amal soleh yang mereka telah kerjakan. Jadi ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan nikmat itu secara ringkas. Bahkan kalau nikmat itu tidak sama langsung dengan nikmat yang mereka telah nampak ataupun pernah melihatnya di atas dunia. Kerana tidak ada seorang pun fala ta'lamu nafsun, tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang akan menjadi penyejuk mata pada di dalam syurga. Dalam surah Al-Mulk Allah Subhanahu Wa Taala sebut ganjaran bagi ataupun nikmat bagi orang yang beriman yang takutkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang yang takut melanggar hukuman Tuhannya semasa mereka tidak dilihat oleh orang dan semasa mereka tidak melihat azab Tuhan, mereka beroleh keampunan dan juga pahala yang besar. Jadi pahala yang besar itu tak didetailkan apa pahala yang besar. Yang ini berada dalam keadaan nikmat yang tak didetailkan. Kerana lebih banyak ayat-ayat berkaitan dengan azab. Nak kita bermuhasabah tentang ayat-ayat azab yang disebutkan dalam kedua-dua surah. Baik. Jadi apa hikmah ayat azab lebih banyak dalam kedua-dua surah ini? Kalau kita fikirkan. Dan kenapa Nabi SAW baca kedua surah ini, ayat azab sebelum daripada tidur? Itu persoalan itu kita akan jawab di akhir sekali lah. Cuma dari sudut kita melihat hikmah ayat azab lebih banyak dalam kedua-dua surah ini, nak menunjukkan kepada kita Nabi SAW sebelum tidur maknanya Nabi membina rasa takut. Yakhshaw, khasyah. Innal ladzina yakhshawna rabbahum, kan dalam surah Al-Mulk tadi disebutkan. Ini nak membina rasa takut. Dalam surah Al-Mulk Allah Subhanahu Wa Taala sebut tentang dalam surah As-Sajadah, khaufan wa tama'a. Khauf dengan khasyah. Kedua-duanya maknanya takut. Tapi ada beza di antara khauf dengan khasyah. Khauf ni kha waw fa. Khaufan wa tama'an. Khauf, takut juga. Khasyah, ini ayat tadi, yakhshawun ini kalau kita tengok orang-orang yang takut juga menunjukkan kepada takut. Tapi dua perkataan ni ada beza. Saya ringkas, saya sebutkan khauf ini kita takut kepada sesuatu, kita nak jauhkan diri daripada perkara tersebut. Secara umum, ini kita takut binatang liar, kita takut makna kata perkara-perkara. Sebab kita takut, makna biasa kita takut ni kita akan menjauhkan diri daripada perkara tersebut. So dalam surah As-Sajadah Allah sebutkan khauf kerana ia berkaitan dengan takutkan azab Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita takutkan azab, maka kita minta dijauhkan diri daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun khasyah, khasyah ini, yakhshawun ini takut juga. Tapi takut yang menyebabkan kita nak dekat dengan perkara yang kita takut. Sebab itu disebut innal ladzina yakhshawna rabbahum. Ini bila kita takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menjadikan kita lebih nak dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Berbeza dengan khauf ini. Khauf ni maknanya kita takut, kita nak jauh daripada benda yang kita takut, azab Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau dengan zat Allah Subhanahu Wa Taala, dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, maknanya kita khasyah. Ini kita takut, kita nak dekat lagi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita nak berharap lagi
Ya, ini daripada Allah Subhanahu Wa Taala maghfirah dan juga ajrun kabir. Baik, bila Nabi SAW membaca ayat-ayat berkaitan dengan azab, maka nak bina rasa takut dan juga harap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan apa? Ya, ini kita tidak merasa terlalu selesa dengan amal yang sedia ada. Ini kalau kita tengok sifat ibadur rahman, sebagai contoh sifat ibadur rahman, kalau tuan-tuan kita tengok dalam surah Al-Furqan, di hujung-hujung hujung surah Al-Furqan, Allah Subhanahu Wa Taala sebut tentang sifat ibadur rahman ini, antaranya mereka yang jalan dalam keadaan dalam keadaan sopan, mereka yang mana ketika mana orang jahil cakap dengan mereka ni, mereka kata selamat tinggal, qalu salama. Mereka yang mana sujud pada Allah Subhanahu Wa Taala pada waktu malam, diam. Allah Subhanahu Wa Taala sebut wallazina yaquluna rabbana srif 'anna 'adzab jahannam. Ya, ini kenapa Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tentang sifat-sifat. Mula sifat ketakwaan, kemudian sifat rasa takut kepada ancaman dan juga kepada neraka dan juga azab Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana nak bagi kita ni tak rasa duduk dalam comfort zone. Kan? Bila kita rasa, alah tak apa, aku banyak dah amal, kan? Dah selesa dah. Kan? Yang sudut, oh, aku ni bukanlah orang bukanlah orang yang mensyirikkan Allah. Kan? Jadi maknanya kadang-kadang kita dah rasa selesa dengan amal-amal yang sedia ada. Jadi bila kita baca ayat-ayat azab ni, menyebabkan kita rasa, adakah kita ni termasuk dalam orang yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam ayat azab? Itu yang sepatutnya yang kita rasakan. Ini kita tinggalkan rasa keselesaan, menyebabkan kita nak buat, nak perbaiki lagi amalan-amalan yang telah ada, dan nak tambahkan lagi dengan amalan-amalan yang lain. Dan juga tidak terlalu yakin bahawa kita ni akan dapat syurga. Walaupun dari sudut dalam hadis banyak menyebutkan orang yang menyebutkan la ilaha illallah, ini akan mendapat syurga, tapi kita tidak terlalu yakin bahawa kita, sebab dalam hadis kan disebutkan tentang mereka yang buat dalam kehidupan mereka buat amalan ahli syurga, tetapi maknanya selepas daripada hampir pada kematian, yang ini dia terjerumus kepada amalan ahli neraka. Kerana dalam hadis Nabi SAW sebut innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amal itu adalah pada penghujungnya. Tapi penghujung kematian seseorang itu, kata para ulama, yang ini dia berdasarkan apa ataupun atas prinsip apa yang dihidup. Kalau kita prinsip kita hidup dalam keadaan kita sentiasa takutkan azab Allah Subhanahu Wa Taala, dalam keadaan kita berjaga-jaga takut kita terjerumus kepada kemaksiatan, maka mudah-mudahan kita mati pun dalam keadaan kita dihindari daripada maksiat. Sebab itu ayat azab lebih banyak. Yang kedua, yang ini nak memupuk rasa sentiasa bersiap sedia dan berhati-hati dalam setiap perkara. Dan kerana apa? Mengingati hakikat hidup bertuhan ini selain daripada ancaman kepada mereka yang tidak beriman. Ini membawa maksud maknanya hakikat hidup kita rasa Allah Subhanahu Wa Taala ada dalam diri kita. Ini rasa muraqabatullah adalah kita rasa bahawa setiap amalan itu nak perlu akan diazab atau akan dibicarakan. Nanti dalam surah Al-Mulk dan juga surah As-Sajadah ni Allah Subhanahu Wa Taala sebut tentang orang musyrikin ataupun orang kafir ni yang tanyakan bila hari pembicaraan, pembukaan bicara, yakni hari akhirat itu nak berlaku bila. Jadi nak sebutkan bahawa antara rasa kita hidup maknanya bertuhan ini adalah apabila kita sentiasa muhasabah. Ini dianjurkan kita untuk malam-malam, maknanya kita fikir balik daripada bangun tidur, dan kita bekerja ke, hari kerja ke dan sebagainya. Di bagaimana kehidupan kita seharian. Jadi kita ingat ni balik, kalau ada banyak dan sudah tentu banyak kesilapan dan dosa kita yang kita buat, maka kita mohon keampunan pada Allah Subhanahu Wa Taala.
sebelum daripada kita. Di ayat azab ini pula kan, juga kepada orang yang tidak beriman, maka nak bagi tahu tentang ancaman bahawa kan, Allah Subhanahu Wa Taala akan membalas segala perbuatan-perbuatan. Dan juga kita melihat bahawa hikmahnya, iaitu dari sudut para anbiya, Nabi SAW sendiri, para sahabat radhiyallahu anhum, mereka ini tetap istiqamah dalam kebaikan walaupun mendapat jaminan syurga. Nabi SAW dijamin syurga. Para sahabat, 10 orang para sahabat dijamin syurga. Yang mana walaupun mereka dijamin syurga, kita tengok akhlak mereka yang dijamin syurga ni adalah mereka melakukan amalan-amalan tu tanpa henti. Istiqamah. Walaupun Nabi SAW telah dijamin syurga, tetapi Nabi sentiasa nak mengingatkan diri kita ni untuk, makna kata, kita sentiasa bermuhasabah, melihat balik ayat-ayat azab ni supaya kita menjauhkan diri daripada murkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga bila kita sebutkan azab, azab ini ataupun ganjaran itu sendiri, jaza kan, berkaitan dengan jaza, ada satu benda yang akan datang, yang mana berlaku di alam akhirat. Maka Nabi SAW nak kita tidur dalam keadaan kita membina mindset kita itu adalah melihat kepada akhirat. Tidur dalam keadaan mindset ingat pada akhirat, dan bangun dalam keadaan juga kita mindset kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita dianjurkan baca doa tidur, doa bangun tidur. Kerana apa? Membina mindset berkaitan dengan akhirat itu adalah yang utama. Dan kalau kita tengok manusia ni dalam surah Al-Asr sebagai contoh, Allah Subhanahu Wa Taala sebut bahawa manusia ini berada dalam keadaan rugi, kan? Semuanya masa ada dalam keadaan rugi kecuali orang yang cuba keluar daripada kerugian tersebut. Mana kata kita ini dikejar, kan? Dalam sirah kan Nabi SAW sebut ketika mana Nabi naik di atas bukit Safa, kan? Nabi SAW sebut bahawa aku memberitahu kepada kamu azab yang nak datang kepada kamu. Yang azab itu sedang mendatang kepada kita kecuali orang yang mana beramal soleh, yang beriman dan beramal soleh, berpesan pada kebaikan, berpesan kepada kesabaran. Jadi yang disebutkan muhasabah itu diperlukan untuk kita baca, terutama berkaitan dengan ayat-ayat azab ini, supaya kita membina mindset akhirat dan juga kita nak berterusan beramal. Sebab kita tak pasti. Satu benda yang tak pasti dalam kehidupan kita ini adalah berkaitan dengan di mana pengakhiran kita. Rezeki Allah dah sebut dah. Allah dah pastikan bahawa setiap kita ada rezekinya. Tapi benda yang tak pasti, kadang-kadang kita sibuk benda yang dah pasti, kan? Berbanding benda yang tak pasti lagi. Allah dah janji tentang rezeki, tapi itulah yang mana selalu kita sibuk-sibuk, kan? Berbanding benda yang tak pasti lagi, iaitulah pengakhiran kehidupan kita. Maka mudah-mudahan kita membaca kedua surah ini, mudah-mudahan dengan kefahaman daripada kedua surah ini menyebabkan kita istiqamah. Mudah-mudahan. Baik. Kita nak lihat dari sudut ada beberapa poin persamaan di antara surah As-Sajadah dan juga surah Al-Mulk. Yang hampir sama antara surah As-Sajadah dengan surah Al-Insan. Dan poin dia lebih kurang, dia ini bermula daripada penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap alam ini, penciptaan manusia, dan hinggalah kepada pengakhirannya. Ini seolah mana kita membaca kedua surah ini sebelum tidur, ibarat kita bermuhasabah balik, yang ini bagaimana Allah menghidupkan semula selepas daripada kematian kecil, kita tidur, menghidupkan semula manusia dengan alam-alam ini yang memberi manfaat kepada manusia. Maka sepatutnya kehidupan kita seharian itu menyebabkan kita lebih ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang dalam kedua-dua surah tentang penciptaan langit dan juga bumi. Dalam surah As-Sajadah, bila tuan tengok 32 tu maknanya surah As-Sajadah lah. 67 itu adalah surah Al-Mulk.
Baik. Dalam surah As-Sajdah Allah Subhanahu wa taala sebut Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy ma lakum min dunihi min waliyyin wala syafi' afala tatadhakkarun. Allah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi serta segala yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian ia bersemayam di atas arasy. Kamu tidak akan beroleh sebarang penolong dan pemberi syafaat selain daripada Allah. Oleh itu tidakkah kamu mahu insaf dan mengambil iktibar untuk mencapai keredaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam surah As-Sajdah Allah Subhanahu wa taala sebut Allah menciptakan langit dan juga bumi. Dan apa yang ada di antara keduanya. Di antara langit maknanya yang berada di langit dan juga yang berada di bumi. Dalam 6 masa. Jadi 6 masa ni apa makna 6 masa? Detailnya nanti kita akan sebut bila kita sampai kepada ayat yang keempat dalam surah As-Sajdah. Cuma saya sebutkan 6 masa ini bukanlah merujuk kepada 6 hari. Bukan bermakna hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat dan Sabtu, bukan. Kerana penciptaan matahari, bulan, bumi baru diciptakan dalam 6 masa tersebut. Jadi kalau hari kita ni, kita berdasarkan putaran bumi mengelilingi matahari kan. Jadi bagaimana wujud 6 hari itu sebelum daripada adanya matahari dan bumi. Maka 6 masa itu bukanlah merujuk hari yang kita fahami. Cuma kita melihat hikmah daripada 6 masa ini adalah Allah Subhanahu wa taala nak suruh kita bersabar dalam maknanya dalam urusan kita. Buat urusan satu-satu perkara tu buat dengan teliti. Allah Subhanahu wa taala boleh je cipta langit dan bumi ni sekelip mata, kun fayakun kan. Boleh ciptakan, tapi Allah ciptakan dalam 6 masa supaya apa? Ajar manusia dari sudut keteraturan. Ini perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang maknanya kata yang melibatkan keputusan-keputusan yang besar, maka dia nak kena buat secara tersusun. Ini teratur. Jadi itu adalah merupakan sunnatullah yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada manusia melalui penciptaan langit dan juga baik. Kenapa selalu Allah Subhanahu wa taala ketika mana nak menggambarkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dengan Allah menggambarkan penciptaan langit dan bumi. Kata Syekh Sya'rawi, dia menyebutkan bahawa ciptaan Allah Subhanahu wa taala langit ini adalah satu yang bersifat tinggi. Yang mana tidak ada tiangnya. Yang mana ia bersifat kekal dan tidak berubah. Maknanya dia tidak berubah melainkan bila sampai kepada hari kiamat. Dan juga yang paling penting dari sudut apa yang berada di langit ini, tidak ada kuasa makhluk yang boleh ubah. Maknanya dari sudut contoh matahari, ini terbit dari sebelah timur. Tak ada manusia yang boleh terbitkan matahari daripada sebelah barat. Jadi menunjukkan kekuasaan Allah secara mutlak. Sebab langit ni banyak benda yang kita tak boleh nak capai. Yang kita sukar untuk capai kecuali dengan maknanya dengan teknologi. Itu pun sangat terhad. Kan? Sebutkan bahawa tidak ada makhluk yang boleh mengganggu apa yang telah Allah Subhanahu wa taala sudah sediakan ataupun tetapkan. Bumi berputar selama 24 jam. Tak ada orang yang boleh putarkan bumi lebih laju daripada apa yang telah Allah Subhanahu wa taala sediakan. Maknanya tak ada pencampuran kuasa makhluk pun terhadap penciptaan langit. Dan begitu juga dengan bumi. Yang mana bumi ini bersifat benda yang dekat dengan kita. Ini manusia boleh sentuh. Manusia boleh ambil manfaat di dalamnya. Tetapi di dalam bumi, di dalam lautan kan sebagai contoh. Lautan yang mana bumi kita ni banyak laut. Dipenuhi laut lebih banyak daripada dataran. Tapi di dalam laut itu sendiri maknanya banyak lagi perkara-perkara yang kita tidak ketahui. Bahkan pengetahuan kalau kita tengok sains, pengetahuan kita terhadap benda yang berada dalam laut ni lebih sikit berbanding pengetahuan kita yang kita tahu yang ada di atas langit. Sebab apa? Sebab dalam laut ni mana tak ada cahaya dan sebagainya. Jadi kedua-duanya menunjukkan kepada kesempurnaan dan juga kemutlakan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala.
Dan bila Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan langit dan bumi, dia ini contoh dalam surah Al-Mulk, Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan contoh langit, yang mana langit itu didetailkan ada sab'a samawatin tibaqa. Yang ini menciptakan langit dalam surah As-Sajadah. Dalam surah Al-Mulk, Allah Subhanahu Wa Taala detailkan ada 7 petala langit ataupun 7 tingkatan langit yang berlapis-lapis. Jadi wallahu alam dari sudut 7 tingkatan ini bagaimana? Ini kita nak sebut bagaimana tingkatan, di manakah langit pertama pun kita tak tahu. Adakah awan kita ni langit yang pertama, wallahu alam. Tapi nak sebutkan bahawa langit itu mempunyai 7 tingkatan. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Jadi, baik, kita gambarkan macam ni. Kalau contoh kereta lah kan. Kereta rosak kan. Jadi kita takkan tahu bahawa kereta tu rosak, melainkan kan, kalau kereta tu maknanya berhenti ke ataupun dia tak berfungsi sesuatu benda, ataupun kalau kita tak check maka kita tak tahu rosak kan. Sebab tu kadang-kadang bila kereta ni maknanya bila kita hantar bengkel tu kan, mungkin sebab satu kerosakan tapi kita dah check banyak pula rosak kan. Sebab apa? Sebab kita tak pernah check sebelum. Jadi walillahil masalil a'la. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tentang penciptaan langit. Yang mana kita tak habis teroka lagi langit pun. Jadi macam mana kita nak melihat tentang kekurangan Allah Subhanahu Wa Taala? Ibaratnya tadi maknanya kita tak, kalau kita tak dapat tak buka kereta tu, kita tak akan nampak kerosakan-kerosakan yang lain kan. Dan juga Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tentang betapa tingginya kekuasaan kerajaan dalam surah Al-Mulk, kerajaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ni kita tak dapat tengok lagi semua apa yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan. Maka sudah tentulah tidak ada keaiban yang dapat kita cari. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang langit khususnya dalam surah Al-Mulk. Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tentang langit. Tak sebut tentang bumi kerana apa? Manusia ini bila mana dia bersikap sombong dengan Allah Subhanahu Wa Taala, selalu digambarkan dengan dia mendongak ke langit. Dalam surah Al-Isra, Allah Subhanahu Wa Taala sebut, wala tamshi fil ardi marha innaka lan takhriqal ard wa lan tablughal jibalu tula. Allah Subhanahu Wa Taala sebut orang-orang yang sombong ini, mereka ini jalan hentak kaki. Maknanya nak tarik perhatian orang. Tengok aku ni, orang yang hebat ni. Ataupun kalau mereka mengangkat tinggi kepala mereka pun takkan kepada mereka lebih tinggi daripada bukit. Mereka hentak kaki, bumi ni takkan hancur pun kalau hentak kaki tu nak tarik perhatian orang. Kalau mendongak ke langit, mendongak bangun kepala mereka sombong, takkan lebih tinggi daripada bukit pun. Ini kan pula langit. Di dalam surah Al-Mulk kan kita sebutkan tadi, saya sebutkan tadi. Maknanya dalam surah As-Sajadah, khitab sasarannya itu lebih kepada orang beriman. Jadi surah Al-Mulk, maka cerita tentang orang-orang yang sombong. Maka Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tujuh lapisan langit ini supaya mendongak orang yang mendongak ke atas. Tengok apa yang kamu dongakkan, yang kamu sombongkan, ada benda yang lebih besar. Ada benda yang lebih berkuasa daripada kekuasaan yang kamu ada. Jadi hikmah daripada Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan lapisan-lapisan langit tersebut. Supaya apa? Supaya nak membenamkan rasa kesombongan manusia. Bahawa Allah Subhanahu Wa Taala ini memiliki kerajaan yang lebih besar daripada manusia. Baik, itu yang pertama. Baik. Kemudian yang kedua, persamaan yang kedua di antara surah Al-Mulk dan juga surah As-Sajadah dari sudut penciptaan manusia dengan sempurna. Penciptaan manusia dengan sempurna. Iaitu Allah Subhanahu Wa Taala sebut summa sawwahu wa nafakha fihi min ruh wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Iaitu maksudnya kemudian ia menyempurnakan kejadiannya manusia serta meniupkan padanya roh
ciptaannya, dan ia menggunakan kepada kamu pendengaran, mengurniakan kepada kamu pendengaran, penglihatan serta hati akal fikiran, supaya kamu bersyukur, tetapi amatlah sedikit kamu bersyukur. Dalam surah Al-Mulk, Allah Subhanahu wa taala sebut, qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Katakanlah, wahai Muhammad, Allah menciptakan kamu dari tiada kepada ada dan mengadakan bagi kamu pendengaran, penglihatan serta hati untuk bersyukur, tapi amat sedikitlah kamu bersyukur. Ayat ni hampir sama kan? Ini Allah ceritakan tentang penciptaan manusia dan apa yang Allah bekalkan kepada manusia, iaitu pendengaran, penglihatan dan juga hati akal fikiran. Baik. Kalau kita tengok dalam surah As-Sajdah, ya, ini Allah Subhanahu wa taala sebut Allah sempurnakan kejadian summa sawwahu, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa nafakha fihi min ruhi. Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruh padanya. Dalam surah Al-Mulk, Allah Subhanahu wa taala tak sebutkan Allah meniupkan ruh. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sebut tentang wallazi ansha'akum. Apa beza ketika mana Allah Subhanahu wa taala sebut summa sawwahu? Ini Allah sempurnakan dengan Allah menciptakan dengan perkataan ansha'akum. Baik. Dalam surah As-Sajdah, kenapa ada disebutkan ruh? Kerana sekali lagi kita sebutkan tadi bahawa sasarannya itu adalah kepada orang beriman. Jadi bila mana manusia ini, yani dia boleh tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala apabila roh dia juga tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia ni maknanya orang yang beriman ini, dari sudut kita kata keimanan itu adalah lahir daripada rohnya yang terdidik. Jadi orang yang nak bersujud pada Allah Subhanahu wa taala ni bukan sekadar sujud fizikal, tetapi orang yang mempunyai roh yang boleh bersujud, yakni boleh merasai besarnya Allah Subhanahu wa taala berbanding diri dia. Sebab itu disebutkan oleh para hukama, maknanya orang-orang yang mana tidak beriman ibarat mayat yang berjalan, rohnya tak ada, tak ada jiwa keimanan. Maka dalam surah Al-Mulk tak disebutkan ruh, sebab fokusnya itu kepada orang yang ingkar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan ansya'a tadi kita sebut, kenapa ansya'a? Ansya'a ni dia adalah satu proses penciptaan step by step. Jadi Allah Subhanahu wa taala nak sebutkan, cuba lihat tangan, cuba lihat, ini setiap satu tu cuba lihat, yang mana tidak ada langsung kekurangan pada manusia. Jadi yang dimaksud kekurangan di sini adalah dari sudut manusia ini disebutkan sebagai ahsani taqdim. Ini sempurna ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan, kalau kita kata ada kekurangan tu bila kita melihat perkara itu sebagai kekurangan. Tapi pada sisi Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang kurang. Kerana yang pentingnya adalah liyabluwakum. Ya, ini nikmat pun untuk diuji. Kalau ada kekurangan pun untuk di yang mana ujian ataupun nikmat itu yang nak rasa bahawa ia adalah sempurna ataupun kurang adalah berdasarkan mana kata dari sudut kita bersyukur ataupun bersabar terhadap ujian Allah Subhanahu. Baik. Kalau kita tengok kedua-dua surah, Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang 3 benda yang Allah berikan kepada manusia. Sam'a wal absar wal af'idah. Pendengaran, penglihatan dan juga hati akal fikiran. Baik. Kenapa dimulakan dengan pendengaran? Kenapa selalu ayat Quran dimulakan dengan pendengaran? Ini bila Allah ceritakan tentang manusia, sebutkan tentang pendengaran terlebih dahulu sebelum dari penglihatan. Sebab pendengaran adalah anggota utama ataupun diria utama, terutamanya bagi orang musyrikin, untuk mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kerana turunnya Al-Quran. Sebab Al-Quran pada zaman Nabi SAW belum ada lagi yang bertulis penuh mushaf. Tapi bila Nabi SAW sendiri pun terima Al-Quran melalui pendengaran. Ini Jibril baca kepada Nabi, Nabi baca kepada para sahabat. Jadi pendengaran itu terlebih dahulu. Ini mereka dengar ayat-ayat Al-Quran.
Nabi pun ketika mana mereka datang berjumpa Nabi, offer Nabi macam-macam, kan. Nabi membacakan ayat Al-Quran. Jadi mereka mendengar ayat-ayat Al-Quran tersebut. Dan penglihatan kenapa datang kemudiannya? Kerana nak menyebutkan tentang ayat Al-Quran ni, kebenarannya itu dia akan semakin tersingkap, terlihat kebenarannya pada peredaran masa. Contoh cerita tentang yang paling mudah tentang Abu Lahab. Ini pendengarannya adalah berkaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala sebut tabbat yada abi lahab wa tab, yakni kecelakaan bagi Abu Lahab. Ayat ini turun pada awal Nabi SAW berdakwah di Makkah. Yakni secara terang-terangan pada tahun yang keempat kenabian. Tapi bila kecelakaan, bila orang musyrikin sendiri melihat kecelakaannya itu berlaku kepada Abu Lahab 11 tahun kemudian. Jadi selepas daripada peperangan Badar, lepas Nabi dah berhijrah dah, pergi ke Madinah. Jadi maknanya pendengaran tu dulu. Jadi pendengaran itu, dengar ayat Quran itu menyebutkan kepada yakin. Jadi bila tengok sendiri, benda itu berlaku, penglihatan, maka tinggal lagi afidah, tinggal lagi akal fikiran yang waras. Hati yang mana nak fikir, benda ni sebenarnya benar kan ataupun tidak. Kalau dia masih lagi menolak kebenaran, maka itulah yang disebutkan sebagai kufuran. Dah dengar dah dalam banyak riwayat, kan? Antaranya Walid bin Mughirah, Uqbah bin Abi Mu'id, dan banyak riwayat yang menyebutkan bahawa pembesar-pembesar Quraisy ni mereka pernah dengar Nabi SAW baca Quran. Tapi dan mereka tahu tentang apa yang Nabi SAW sebutkan, maknanya kehendak daripada ayat-ayat Quran tu. Sebab Al-Quran ini adalah diturunkan dalam bahasa Arab, kan? Tapi maknanya dengar dan mereka lihat dari sudut pribadi Nabi SAW. Mereka lihat bagaimana sahabat-sahabat Nabi SAW yang mana mempertahankan akidahnya dan mempertahankan imannya. Walaupun ayat Quran tak turun habis lagi. Tapi orang yang mana berfikir dia akan tahu bahawa ini adakah ini sebab kehancuran ataupun sebab keamanan, kan? Sebagai contoh, kalau kita tengok dalam peristiwa selalunya orang musyrikin ni mereka akan katakan bahawa kedatangan para nabi ni dah menyebabkan kehancuran kepada kaum ketika itu. Yang contoh kalau kita tengok Nabi Nuh, kan, yang ni dengan taufannya, kan, Nabi Saleh mungkin dengan Peternya, kan, ni suara yang kuat, Nabi Lut maknanya diterbalikkan bumi dan sebagainya. Jadi kedatangan Nabi itu seolah ataupun digambarkan dengan kehancuran. Bahkan antara mereka kata kepada Nabi adalah memisahkan antara ahli keluarga, kan. Ada ahli keluarga beriman yang mana ahli keluarga tak beriman, yang menyebabkan perpisahan di antara adik-beradik. Sedangkan kita tengok Nabi SAW lah yang mana datang membawa penyatuan. Allah Subhanahu Wa Taala, maknanya Nabi SAW dilahirkan adalah pada tahun gajah, kan? Tahun gajah, tahun di mana Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan orang Quraisy daripada serangan Abrahah, kan? Daripada serangan Abrahah itulah makna kata ketika mana Allah menjaga Kaabah, menjaga Makkah, kan? Daripada serangan Abrahah menyebabkan Makkah pada waktu itu jadi ummul qura. Maknanya orang tumpu kepada Makkah sebab orang tahu Makkah ini, Kaabah ini dijaga oleh satu kuasa, yang mana di sana ada keamanan. Ni Allah muliakan Quraisy dengan tahun gajah tersebut. Dan ditambah lagi kemuliaan adalah dengan kelahiran Nabi SAW. Ini dalam surah Al-Ma'un, Allah sebut tentang pemimpin-pemimpin Quraisy inilah yang menyebabkan rosak tamadun orang Arab ni. Tak tolong orang miskin, mana tak tolong anak yatim, zalim terhadap anak yatim. Kita tak akan sebut satu negara itu sebagai negara yang bertamadun, negara yang maju, kalau pemimpinnya itu masih deny untuk membantu orang miskin. Kadar kemiskinan lagi tinggi. Jadi nak sebutkan bahawa Nabi SAW lah yang mana datang, dia akan wanita, beri hak kepada anak yatim,
Yang ini menyuruh untuk memberikan bantuan kepada orang-orang yang memerlukan bantuan. Nabi SAW yang membina tamadun. Jadi kalau kita perhatikan dari sudut sebelum daripada Nabi SAW menjadi Rasul pun, diangkat menjadi Rasul pun, mereka sendiri menggelar Nabi sebagai Al-Amin. Dalam peristiwa tahkim, yang ni nak letakkan batu Hajarul Aswad tersebut, mereka memilih Nabi SAW, kan. Jadi nak sebutkan kepada kita bahawa dari sudut penglihatan, mereka pun melihat dah peribadi Nabi SAW. Melihat dah apa yang Nabi bawakan itu, memberikan lebih banyak manfaat. Tetapi tinggal lagi di akhirnya dari sudut afidah, akal hati manusia ni nak fikir bagaimana. Dan sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Muhammad, dalam surah Al-Humazah, narul wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah. Neraka tu maknanya antaranya api tu akan membakar sampai ke dalam afidah, hati mereka tu, kerana hati itulah yang mana yang menyebabkan mereka tak boleh nak berfikir. Sebenarnya manusia ni hati dia tu boleh berfikir. Kalau kita baca di sudut kajian terbaru sains, kan, kalau dulunya kita hanya fikir bahawa akal manusia je berfikir, tapi hati manusia juga sebenarnya boleh berfikir. Itulah hati yang disebut dengan afidah. Yang mana kalau hati itu dah mendengar dah ayat Quran, dah melihat dah apa yang Nabi contohkan, para sahabat contohkan, maka tinggal hati itu sama ada dia nak terima ataupun kalau tak terima, maka disebutkan dalam surah Al-Humazah, mereka inilah tattali'u 'alal afidah. Hati mereka itu akan dibakar oleh api neraka. Jadi itu susunan dia. Baik, kemudian yang ketiga, dalam kedua surah ini Allah Subhanahu Wa Taala juga menyebutkan tentang air. Kenapa pentingnya air ini? Kerana dia merupakan sumber dalam kehidupan manusia dan simbol kepada kehidupan. Sumber ni maknanya kita memerlukan air dalam kehidupan kita, sumber kehidupan. Simbol ni maknanya kalau satu tempat itu dia tak ada air, maka dia adalah simbol bahawa tak ada hidupan di situ. Tak ada hidupan yang boleh hidup berdekatan dengan kawasan tersebut. Dalam surah As-Sajdah, Allah Subhanahu Wa Taala sebut, awalam yarau anna nasuqul ma' awalam yarau anna nasuqul ma'a ila al-ardil juruzi fanukhriju bihi zar'an ta'kulu minhu an'amuhum wa anfusuhum afala yubsirun. Dan tidakkah mereka yang tidak mahu taat dan bersyukur itu melihat bahawasanya kami mengarahkan turunnya hujan ke bumi yang kering kontang, lalu kami tumbuhkan dengan air hujan itu tanaman-tanaman yang daripadanya dimakan oleh binatang-binatang ternak mereka dan mereka sendiri. Mengapa mereka tidak mahu memperhatikan semua itu supaya taat dan bersyukur? Jadi mengenai peranan air hujan untuk menghidupkan tanah yang mati dalam surah As-Sajdah. Baik, dalam surah Al-Mulk, qul ara'aytum in asbaha ma'u ghauran faman ya'tikum bima'in ma'in. Katakan lagi, bagaimana fikiran kamu sekiranya air kamu hilang lenyap di telan bumi, maka siapakah selain Allah yang dapat mendatangkan kepada kamu air yang sentiasa terpancar mengalir? Mengenai cabaran Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang kafir menghasilkan air Zam-Zam mereka sendiri, seandainya Allah hapuskan air yang mengalir mereka selama ini. Baik, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya, ini sebelum kelahiran Nabi SAW pada tahun gajah itu, telah berlaku dua peristiwa yang sangat penting untuk Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan Makkah itu sebagai tempat tumpuan. Allah nak sediakan Makkah itu sebagai tempat lahirnya seorang Nabi. Apa dua peristiwa tersebut? Satu kita sebutkan dah tadi, iaitu peristiwa penentangan Abrahah yang dikalahkan. Yang tu yang makruf lah, selalu kita sebutkan, kan, dan selalu kita dengar pun tentang pencerobohan Kaabah oleh Abrahah dalam surah Al-Fil. Dan satu lagi sebenarnya cerita yang disebut dalam kitab sirah adalah dari sudut Abdul Muttalib. Yang ini dia menjumpai semula telaga Zam-Zam. Kenapa menjumpai semula?
kerana Makkah sebelum daripada kelahiran Nabi SAW telah berlaku banyak siri-siri peperangan antara orang yang duduk di Makkah sebelum daripada orang Arab, Quraisy dan orang Arab juga. Ini daripada kabilah Jurhum. Jadi mereka menguasai Makkah. Jadi bila mana mereka nak dikuasai oleh orang-orang Arab ketika itu, mereka meninggalkan Makkah ini dengan mereka menanam ataupun menutup bekalan air supaya orang Arab ni dia tak boleh hidup lah sebab tak ada air kan. Jadi apa yang berlaku, Allah Subhanahu Wa Taala berikan ilham kepada datuk Nabi SAW Abdul Muttalib melalui mimpi ketika mana dia duduk di dekat dengan Kaabah. Dekat dengan Kaabah dia mimpi tempat di manakah air Zam-Zam itu berada. Dan disebabkan mimpi itu dia bawa orang untuk pergi gali, jumpa harta benda kaum Jurhum tadi dan juga jumpa dari sudut air Zam-Zam. Maka disitulah kan dapat semula air Zam-Zam kepada orang Mekah pada ketika itu. Jadi dua perkara ni, dua nikmat ni sebenarnya nikmat air dan juga nikmat keamanan. Ini disebut dalam surah Quraisy. Allazi at'amahum min ju'. Ya, ini Allah Subhanahu Wa Taala itu yang mana menyelamatkan mereka daripada kelaparan. Kalau tak ada air, agak-agak kita pun nak pergi Mekah ke kan, kalau tak ada air kan. Ini mungkin dari sudut kejiwaan kita tahu, maknanya dari sudut tempat ibadat, maknanya pada waktu tu yang mana belum lagi Islam ada, Nabi pun tak lahir lagi, orang tak akan pergi ke Mekah. Sebab apa? Sebab tak ada sumber air. Nak pergi berdagang susah kan? Bahkan nak pergi buat ibadat pun susah. Ini walaupun ibadat mereka cara jahiliah, tapi susah. Tapi disebabkan adanya air, allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Dua perkara itu merupakan nikmat yang besar kepada manusia. Kita hari ini pun kalaulah kata dari sudut negara kita ni aman damai, alhamdulillah, tapi masih lagi ada orang yang miskin, orang yang maknanya tak cukup nak makan. Jadi perkara itu akan menyebabkan ataupun dia bukan satu kekurangan. Sebaliknya, kalau semua orang ada duit, semua orang ada pekerjaan dan sebagainya, tapi negara tak aman, ada rusuhan, ada peperangan dan sebagainya, juga tak selesa kehidupan. Tapi maka kedua-duanya Allah telah sediakan kepada orang Quraisy dalam surah Quraisy. Allah mengangkat Quraisy itu menjadi salah satu daripada nama surah. Tapi apa yang Allah perintahkan kepada Quraisy? Falya'budu rabb hadzal bait. Falya'budu rabb hadzal bait. Jadi nak sebutkan tentang Allah mengeluarkan air, dan Allah sebutkan tentang air ini supaya manusia ini boleh kembalikan nikmat air adalah nikmat yang paling penting dalam kehidupan manusia, untuk manusia ini bersyukur. Tahu apa yang berlaku kepada orang Quraisy? Mereka menyebutkan bahawa bila adanya maksudnya bila tentera Abraha kalah, mereka kata ini bukti bahawa kita menyembah berhala ni adalah satu benda yang betul. Sebab apa? Sebab Tuhan tak hantar burung ababil ni untuk menghancurkan berhala-berhala kita. Menunjukkan bahawa Tuhan redha dengan apa yang kita buat. Dari sudut tafsiran yang salah. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala sebut falya'bud rabb hadzal bait, kerana nikmat yang besar yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada manusia, iaitulah air ini sebagai sumber kehidupan dan tanda adanya hidupan. Kan Makkah itu sendiri pada zaman Nabi Ibrahim disebutkan, Nabi Ibrahim tinggalkan Sarah, tinggalkan Hajar dengan Nabi Ismail kan, fi wadin ghairi zar'in, di tempat yang tidak ada tanaman. Sebab apa tak ada tanaman? Tak ada air pun. Tapi kemudian adanya air melalui hentakan Nabi Ismail AS kan. Baik. Jadi air ini sebagai satu benda yang penting, menjadi sumber kepada kehidupan bagi manusia. Dan Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan air ini kepada orang Quraisy sebagai tanda supaya mereka bersyukur. Falya'bud rabb hadzal bait. Baik. Kemudian yang keempat, permusafiran. Dalam kedua-dua ayat ini, mana kehidupan manusia ini
Bila kita duduk statik dan ini satu tempat, kita duduk rumah kita lah senang kan. Duduk rumah kita, maka benda yang penting adalah air. Tapi kehidupan manusia ni adalah kehidupan sosial. Kita perlu berhubungan dengan manusia. Kita perlukan bekerja. Kan? Mungkin kita pun mungkin ada datang daripada Tuan Haji daripada mana Tuan Haji? Ada kampung. Kampung Kuala Pilah. Tuan Haji? Kajang. Kampung mana Kajang lah. Ni kampung mana? Banting kan. Maknanya kita, saya sini orang Kedah kan. Mana kita jalan jauh. Permusafiran berlaku. Yang ni maknanya kita bekerja dan sebagainya. Berhubungan dengan orang lain. Jadi manusia ni adalah makhluk sosial yang perlu kepada permusafiran. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah As-Sajdah, awalam yahdi lahum kam ahlakna min qablihim minal quruni yamshuna fi masakinihim inna fi dzalika laayat afala yasmaun. Dan belumkah lagi ternyata kepada mereka yang kafir itu bahawa kami telah binasakan berapa banyak daripada kaum-kaum yang kufur ingkar dahulu daripada mereka, padahal mereka sekarang berulang-alik melalui tempat tinggal kaum-kaum itu. Sesungguhnya kebinasaan kaum itu mengandungi keterangan-keterangan untuk diambilkan iktibar. Apa makna ulang-alik? Dalam surah Quraisy juga Allah SWT sebut. Ila fi Quraisy ila fihim rihlatash shita'i was-sayf. Mereka ini disebutkan oleh Allah bukan sekadar Allah berikan tadi keamanan dan bukan sekadar berikan air tadi, makanan, sumber kehidupan. Berikan juga maknanya mereka ini ada ruang sebab adanya kedua benda ni, keamanan tu yang paling penting. Yang ini boleh berlaku permusafiran. Rihlatash shita'i was-sayf. Ini pada waktu syita, ini mereka berada di Mekah, mereka turun ke selatan. Selatan ni ke mana? Ke Yaman. Dan pada waktu musim panas, mereka pergi ke Syam. Yang mana Yaman ni pula dia adalah sentral kepada kawasan sebelah timur. Kalau kita tengok dari sudut sejarah Islam yang datang ke Tanah Melayu, antaranya adalah daripada pedagang daripada Yaman. Manakala Syam adalah sentral kepada mereka yang berdagang di sebelah Eropah. Dan sentral kepada semua itu adalah Mekah. Kalau jadikan pusat itu adalah Mekah. Sebab Yaman di sebelah bawah, Syam di sebelah atas. Di sebelah utara. Yang mana pada musim panas, ini mereka boleh pergi ke Syam, pada musim sejuk mereka pergi ke Yaman. Jadi dari sudut Allah Subhanahu Wa Taala berikan keamanan, berikan kehidupan, dan Allah Subhanahu Wa Taala maknanya berikan keamanan tu antaranya boleh pergi bermusafir. Dan musafir ni kamu ulang-alik pergi ke Syam, antara apa yang ada di Syam antaranya Nabi Lut, kaum Nabi Lut, yang ini disebutkan di Jordan ataupun Palestin, di Laut Mati. Ya, ini banyak juga di Syam. Tak silap Nabi Hud, yang juga berada di Syam, Nabi Yunus. Jadi nak sebutkan bahawa di sana tu ada peringatan-peringatan kaum-kaum yang terdahulu, yang mereka ulang-alik, yang sepatutnya mereka mengambil ibrah daripada kemusnahan kaum-kaum yang terdahulu. Disebab apa? Kaum-kaum yang terdahulu dimusnahkan kerana keingkaran mereka terhadap perintah Allah Subhanahu Wa Taala ataupun mereka mensyirikkan Allah. Baik. Dalam surah Al-Mulk Allah Subhanahu Wa Taala sebut, "Wallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kullu rizqi wa ilaihin nusyur." Dialah yang menjadikan bumi bagi kamu mudah untuk digunakan, maka berjalanlah di atas muka bumi ini untuk mencari rezeki yang dikurniakan oleh Allah, dan kepada Allah jugalah dibangkitkan hidup semula. Jadi nak sebutkan tentang Allah kaitkan dengan permusafiran kehidupan kita ini dalam dunia ini, sebab dunia ini adalah musafir kan, tempat kita bermusafir. Kita menuju pengakhiran kita, iaitulah ini destinasi terakhir kita adalah akhirat. Maka kita sedar bahawa kita akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bermusafirlah, ambil ibrah. Jadi kalau kita nak pergi musafir mungkin keluar negara dan sebagainya, jangan semata-mata kerana bercuti. Bercuti itu tak apa, tapi kita mengambil ibrah.
daripada tempat-tempat yang berlaku tersebut. Baik. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat ini, kedua-dua ayat ni menceritakan bahawa Allah menyediakan keamanan bagi orang Quraisy dalam surah Quraisy, yang ini mereka boleh bermusafir, tapi mereka tak ambil peringatan daripada permusafiran mereka yang mereka ke Syam ataupun pergi ke Yaman tersebut. Baik. Ini kehidupan manusia. Setelah dah sebutkan tentang penciptaan langit dan bumi, disebutkan tentang sumber kehidupan, dan juga sebutkan tentang kehidupan manusia yang perlukan kepada musafiran, dan Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan dalam keduanya berkaitan dengan kematian yang pasti. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, "Qul yatawaffakum malakul maut allazi wukila bikum summa ila rabbikum turja'un." Ya, ini katakanlah wahai Muhammad, nyawa kamu akan diambil oleh malaikat maut. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala sebut di sini malaikat maut yang diwakilkan? Wukila bikum tu makna ditugaskan berbuat demikian ni, maknanya diwakilkan. Maknanya setiap daripada kita ini telah ada, maknanya malaikat maut yang diwakilkan untuk mencabut nyawa bila-bila masa sahaja. Ini menunjukkan kepada kematian itu adalah pasti. Dalam surah Al-Mulk, Allah Subhanahu Wa Taala sebut, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur." Ini mengenai kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala yang mentadbir kematian dan juga kehidupan. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala sebut allazi khalaqal mauta wal hayah? Dialah yang mentakdirkan adanya mati dan hidup. Kalau ikutkan maknanya kita hidup dulu baru mati kan? Tapi kenapa dalam ayat ni Allah kata mati dulu baru hidup? Maknanya adalah kematian yang dimaksudkan ini adalah meninggalnya kita dunia ini. Maknanya dunia ini disebutkan dengan kematian. Kenapa? Kerana kita akan tinggalkan dunia ini. Akhirat disebut dengan hayah, disebut dengan kehidupan, kerana kehidupan yang abadi adalah di akhirat. Jadi menunjukkan juga tentang kematian itu adalah pasti. So dalam dua ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam surah As-Sajadah dan surah Al-Mulk tentang kematian itu adalah pasti dalam dua cara yang berbeza. Dalam surah As-Sajadah Allah Subhanahu Wa Taala sebut bahawa setiap daripada kita ni dah diwakilkan ataupun ditugaskan malaikat maut yang boleh mencabut nyawa pada bila-bila masa. Dan pada ayat surah Al-Mulk Allah Subhanahu Wa Taala sebut dunia itu adalah tempat kematian. Tempat kamu meninggalkannya. Dengan disebutkan maut dan hayah itu adalah kehidupan hari akhirat. Dan manusia ini liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang mana manusia ini diciptakan untuk diberikan ujian sama ada siapakah yang mana lebih baik amalan. Baik. Dalam tadi kalau kita sebut dalam surah Quraisy, Allah Subhanahu Wa Taala sebut tentang nikmat. Nikmat yang mana ujian kepada orang Quraisy sama ada mereka nak falyabu rabb hadzal bait, mereka nak beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala atau tidak. Dalam ayat suratul Baqarah Allah Subhanahu Wa Taala juga menyebutkan tentang takut dan juga tentang kehilangan harta dan kehilangan nyawa. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala akan menguji manusia ini dengan rasa lapar dan takut, hilang harta benda, hilang maknanya rumah dan sebagainya. Sekarang ni maknanya kita tengah masih lagi ada banjir kan di Terengganu dan di Kelantan. Jadi mudah-mudahan sahabat kita ataupun mungkin saudara-saudara kita yang berada di sana, Allah mudahkan dan angkatlah bencana ini. Baik, nak sebutkan pada kita kadang-kadang bila sesuatu kekurangan berlaku dalam kehidupan kita, kita lebih mudah nak kembali pada Allah dengan sabar. Wa basyiris sabirin, dan Allah kata kemudiannya mereka ini mengatakan qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dah kita nak balik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bila mana Allah berikan nikmat, sebenarnya lebih suka. Dan itu merupakan ujian. Kita tak sedar mana mungkin sekarang ni kita tak kena ujian bencana, tak kena banjir dan sebagainya. Sedangkan ujian kesenangan itu lebih sukar.
untuk kita beribadah pada Allah Subhanahu. Maka datang bentuk ujian sama ada untuk bersyukur atas nikmat ataupun sabar di atas bencana ataupun ujian, maka kedua-duanya itu adalah untuk menilai siapakah ahsanu amal. Siapakah yang mana paling baik amalannya. Jika baik amalannya, maka Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah Ghafur, pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala sangat luas. Namun jika buruk amalannya, maka Allah Al-Aziz, maka Allah berautoriti dan boleh ini menghukum manusia, sebab Allah dah datangkan ayat-ayat berkaitan peringatan dan dalam surah. Baik. Kemudian ada 10 poin. Ada 10 poin. Kemudian selepas daripada kematian, Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tentang kiamat. Yang mana dalam kedua-dua surah ni ada bukan tentang kiamat yang berlaku, yang mana benar-benar akan berlaku. Manusia ni antara dua. Sama ada dia berlaku kepadanya kiamat kecil. Kiamat kecil ni adalah kematian, ataupun kiamat yang besar. Ini kiamat pada hari kiamat nanti. Yang mana kedua-duanya disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cerita tentang bagaimana orang yang mengingkari hari kiamat. Wa yaquluna mata hadzal fathu in kuntum shadiqin. Dan mereka bertanya, bilakah datangnya hari pembukaan bicara yang dikatakan itu jika betul kamu orang-orang yang benar. Kemudian katakanlah wahai Muhammad, tidak perlu diketahui masa datangnya bila pada hari pembukaan bicara itu. Tidak ada gunanya lagi kepada orang-orang kafir kiranya mereka tak beriman, dan mereka pula tidak akan diberi tempoh untuk berbuat demikian. Dalam surah An-Nur, Allah Subhanahu Wa Taala sebut wa yaquluna mata hadzal wa'du kuntum shadiqin, dan mereka bertanya, bilakah datangnya hari kiamat yang dijanjikan itu jika betul kamu orang yang benar. Maka Allah Subhanahu Wa Taala sebut, katakanlah wahai Muhammad, sungguhnya ilmu pengetahuan tentang masa kedatangannya hanya pada sisi Allah, dan sesungguhnya hanyalah seorang rasul, aku hanyalah seorang rasul yang mana datang memberikan ingatan dan juga amaran. Jadi nak sebutkan cabaran ataupun orang musyrikin, orang kafir ni, antara perkara yang mereka tidak yakini beriman adalah tentang adanya hari kiamat. Bahkan datang dalam bentuk cabaran pula kepada Nabi, tanya bila berlaku. Jadi seolah-olah mencabar. Maka Allah kata, dia ini katakanlah hari kiamat itu dalam pengetahuan Allah. Ini menunjukkan bahawa Nabi sendiri tidak tahu bilanya berlaku hari kiamat. Dan yang kedua, yang pentingnya adalah peranan Nabi adalah untuk memberikan peringatan. Kalau mereka masih lagi tidak mahu beriman, dalam keadaan tempoh mereka berada di dunia ini, mereka tidak akan mampu lagi beriman ketika mana mereka berada di hari akhirat. Sebab dalam surah As-Sajadah nanti kita akan sebut cerita tentang orang kafir ini, bagaimana mereka minta untuk kembali semula ke atas dunia kan. Dalam ayat yang ke-11 surah As-Sajadah, apa nama? Kami telah melihat apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sediakan berupa azab-azab, maka kembalikanlah kami ke dunia ini. Kan dalam ayat yang ke-11 surah As-Sajadah. Maka tidak ada lagi peluang pada waktu itu. Tunjukkan bahawa kiamat ini benar berlaku walaupun tidak diketahui waktunya bila, tapi sebagaimana Nabi SAW sebut kepada para sahabat yang tanyakan tentang kiamat, Nabi kata apa? Madza a'dadtu? Apa yang engkau telah sediakan untuk sampai ataupun lalui hari tersebut. Yang pentingnya adalah kita persediaan kita. Baik. Kemudian yang ketujuh, maka kebiasaannya di dalam surah-surah dalam Al-Quran, bila Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang satu berkaitan dengan perkara kebaikan, maka disebutkan juga tentang keburukan. Disebut sifat-sifat yang baik, disebut juga sifat-sifat yang buruk. Disebutkan pengakhiran yang baik, maka akan disebutkan pengakhiran yang, supaya manusia ini nampak bahawa manusia ini ada pilihan, iaitu pengakhiran yang baik Allah Subhanahu Wa Taala sebut.
tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum. Iaitu orang yang beramal, yang ini bertahajud bangun, tatajafa junubuhum, sedikit tidur mereka daripada madaji', yang mana mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh rasa khaufan wa tama'an. Ini mengenai tahajud dan infak sebagai penyelamat daripada azab. Dan kemudian dalam surah Al-Mulk Allah Subhanahu wa taala sebut rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan yang disebutkan dalam surah As-Sajadah ini, antara sebab mendapat pengampunan dan juga mendapat pahala ganjaran yang besar. Antara makna ganjaran yang besar itu adalah syurga Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang ke-8, Allah Subhanahu wa taala sebut tentang pengakhiran yang buruk dalam ayat yang ke-13 surah As-Sajadah. Maksudnya, kalaulah kami telah tetapkan persediaan mereka hidayah petunjuk untuk beriman dan beramal soleh kepada tiap-tiap seorang dengan ketiadaan usaha daripada masing-masing, nescaya kami berikan kepada tiap-tiap seorang akan hidayah petunjuk sebelum masing-masing meninggal dunia supaya tidak terkena azab di akhirat. Tetapi telah tetap hukuman seksa dariku. Demi sesungguhnya aku akan memenuhi neraka jahanam dengan semua jin dan manusia. Jadi nak sebutkan bahawa kalau Allah Subhanahu wa taala nak semua manusia ni beriman, Allah Subhanahu wa taala boleh buat. Tapi Allah nak, dalam surah Al-Mulk sebut apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Adanya orang yang mana walaupun mungkin dia buat baik, tapi buat baik yang sikit, maka amalan dia sikit, ganjaran dia sedikit. Tapi bila mana orang yang banyak kebaikan dan mana dari sudut keikhlasannya, jaga dan sebagainya, maka besarlah pula ganjarannya di sisi Allah Subhanahu. Itu menunjukkan adilnya Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Mulk, walillazina kafaru birabbihim azabu jahannam wa bi'sal masir. Dan bagi orang yang kufur ingkar terhadap Tuhan mereka disediakan azab neraka jahanam dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Dan kita sebutkan tadi dalam kedua-dua surah ini lebih banyak ayat berkaitan dengan azab berbanding nikmat. Maka dalam kedua-dua surah ni Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang azab yang berlaku berulang-ulang kali. Wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar. Ini bukan sekadar orang yang fasik, orang yang buat kejahatan itu tempat kembali mereka itu adalah neraka. Tetapi yang lebih menyakitkan iaitulah kullama aradu an yakhruj minha wa'idu fiha wa qila lahum dhuqu 'azaban naril ladzi kuntum bihi tukadzib. Kalau disebutkan pengakhiran itu adalah neraka, kita sebutkan sebelum ni tadi, itu pun dah seburuk-buruk tempat kembali, wabi'sal masir. Tapi yang ada yang lebih buruk daripada itu apabila bila dah kena azab dan cuba untuk keluar daripada azab tersebut, maka tidak boleh. Bahkan dikembalikan kembali seperti mana asal biasa manusia, yang ini badan dikembalikan, yang ini kulit dan sebagainya dibakar semula dan dikatakan nah rasakan. Kita bila mana kita kena ujian ke ataupun kita sakit ke, itu pun dah menyebabkan maknanya down dah kadang-kadang kan, pun sakit lagi. Bila orang pula datang bukan nak bagi semangat, kata itulah padan muka, siapa suruh tak contoh kan. Jadi nak sebutkan bila Allah Subhanahu wa taala kata azaban nar, rasakan. Jadi itu sangat menyakitkan. Sebab apa? Sebab kita dah tak ada pilihan. Auzubillah. Dalam surah Al-Mulk Allah Subhanahu wa taala sebut takadu tamayyazu minal ghaiz kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum qazanatuha alam ya'ti. Hampir-hampir pecah berkecai kerana kuat marahnya. Tiap-tiap kali dicampakkan ke dalam sekumpulan besar orang kafir, bertanyalah penjaga-penjaga neraka itu kepada mereka, tidakkah kamu pernah didatangi oleh seorang rasul memberi ingatan dan amaran di dunia itu? Ini menunjukkan bahawa azab yang berlaku berulang-ulang. Jadi kalau kita tengok memang tak berbaloi dari sudut kehidupan kita di dunia ni dah ada dalam 60 tahun. Yang mana kadang-kadang buat satu benda perkara yang
dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, na'udzubillah. Tetapi balasannya itu adalah balasan yang tidak habis-habis, tidak putus ulang-ulang kali. Jadi mari kita sama-sama hanya sabar. Jadi Tuhan kita termasuk dalam golongan orang yang beriman. Dan terakhir sekali, ini telah banyak azab ataupun ulang kali berlakunya azab, maka kedua-duanya dalam surah menyebutkan tentang penyesalan. Iaitulah walau tara idzil mujrimuna nakisu rusihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan. Ini sekiranya engkau melihat ketika mana orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhan mereka dengan rasa malu dan hina sambil merayu, wahai Tuhan kami telah melihat dan mendengar dengan sejelas-jelasnya, maka kembalikanlah kami ke dunia supaya kami mengerjakan amal-amal yang baik, sesungguhnya kami sekarang ini telah yakin. Itu bentuk penyesalan. Dalam surah Al-Mulk juga Allah Subhanahu Wa Taala sebut tentang penyesalan. Waqalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'id. Dan mereka berkata, kalaulah kami dahulu dengar dan memahami sebagai orang yang mencari kebenaran, itulah kami tidak termasuk dalam kalangan ahli. Bismillah. Jadi kita tengok daripada kedua ayat atau daripada kedua surah ni dapat kita simpulkan Nabi SAW membaca kedua surah ini sebelum tidur sebagai satu muhasabah kehidupan seharian. Daripada kita bangun sampailah kita nak mati dari sudut mati kecil kan, yakni tidur dan yang telah berlalu, kehidupan seharian dan kehidupan yang telah berlalu, yang mana esok ni belum ada untuk kita. Maka kita letakkan keguguran, takut kita dah tak hidup semula, maka kita taubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi moga-moga kita dijauhkan daripada rasa penyesalan yang disebutkan dalam surah Al-Mulk dan juga surah As-Sajadah. Dan mengingati kematian kerana gambaran itu ibarat orang yang sedang tidur. Kan kalau di sleep kan, macam orang tidur lah. Kan? Jadi sebelum daripada kematian makna kan kita bermuhasabah diri, maknanya Allah berikan peluang untuk mudahan kita perbaiki amal dan juga kita memperbanyakkan. Allah Ta'ala alam. Kalau mungkin ada soalan, ada tuan yang hadir di sini ataupun yang daripada Zoom ni, dia kemukakanlah soalan atau mungkin. So kesimpulannya kita dapat fahami kenapa Nabi SAW baca kedua surah ni. Jadi kalau tak mampu baca surah pun paling kurang, ini kita baca Al-Mulk. Jadi Al-Mulk kan maknanya selain daripada apa yang kita sebutkan pada pagi ni, apa yang terkandung dalam surah Al-Mulk tu, kita tahu juga ini dari sudut kelebihan surah Al-Mulk yang lain. Ni kalau tak dapat buat semua, jangan tinggal semua. Kan? Kalau dapat baca kedua itu lebih baiklah. Kan? Kalau tak, maknanya kita usaha salah satu, insyaAllah. Ya, baca surah saja. Baca pada waktu malam boleh juga. Ya, kalau ikut dalam hadis tu kata la yanamu, Nabi SAW tidak tidur sebelum. Tapi kita faham dari sudut hadis tu, makna kata Nabi tak tidur ni kerana Nabi bermuhasabah. Maknanya kalau kita bangun pada waktu malam pun kita baca dan kita tengok dan kita bermuhasabah kehidupan baru yang Allah berikan kepada kita juga. Jadi bukanlah bermakna lepas kalau dah tertidur bangun tak boleh baca dah, tak. Ini boleh baca, insyaAllah. Ada soalan lain? Ruang chat. Kalau tak ada, insyaAllah apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lebih sendiri saya mohon Allah dan minta maaf kepada tuan dan puan. Qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum.